Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel CJJFX, channel yang analisa untuk PGBP USD. Apa kabar semua? Saya harap Anda semua berada dalam keadaan yang baik. Jadi hari ini kita akan buat analisa untuk PGBP USD dan kita review apa yang telah kita jangkakan. Nampaknya jangkaan kita untuk GU naik tersasar. Tersasar. Namun arrow kita ni nak ke bawah ni, konon dia lah turunlah sampailah di tempat C yang kita targetkan kat sini kan, sampai ke sini. Jadi bagi mereka yang sell tu, jadi alhamdulillah. Jadi tahu, cuma kita punya jangkaan adalah salah di mana kawasan B dia menurun ke bawah. Okey, kawasan B dia menurun ke bawah, maksudnya dia menjadi daripada A kat sini, B kat sini, C dia terus turun. Okey, namun untuk hari ini adalah hari Jumaat ya. Hari ini Jumaat dan juga hari ini merupakan kita ada satu news yang besar lah, iaitu NFP B berada di atas. Jadi zone ini sudah tidak boleh dipakai sudah. Kita buang dulu. C itu dah achieve. C ini pun sudah achieve, dah sampai C ini, iaitu analisa kita yang ini. Sampai dah C, kawasan C. Jadi C ini tak boleh dipakai sudah. Okey, C ini. Okey, dia turun C sampai kat bawah buat masa sekarang ini. Jadi jangkaan saya untuk GBP USD pada malam ini oleh kerana saya melihat GBP USD ni sekarang berada dalam keadaan turun. Kita tengok dia, nampak dia dalam keadaan yang menurun. Tapi memang jelas lah, memang jelas macam mana maksud dia. Memang trend turun pun, memang trend menurun pun. Kita cuba nak lawan trend kan, kita cuba nak lawan trend tapi tak berjaya. Tak berjaya, kena SL lah, kena SL ataupun MC ke apa ke, tak kisahlah. Yang pastinya jangkaan kita telah pun salah. Sekiranya kita entry buy kiranya macam lawan trend. Saya katakan buy sebab hari tu pada minggu lepas weekly untuk GU ni close sebagai bullish. Jadi saya jangkakan penyambungan kepada bullish itu pada minggu ini, namun sebenarnya tidak berlaku. Maksudnya dia masih lagi bearish. Walaupun dia bearish, sekarang ini dia telah berada di, dah membuat new low lah. New low bukan kaleng-kaleng juga, dekat 37,500. Okey, 37,500 sampai 37,500 Okey, kita tengok dulu. Okey, macam mana kita nak tengok weekly? Senang. Tengok weekly. Paling low 509 belum sampai lagi 75,500. Cuba tengok weekly, ada zone tak? Weekly. Okey, weekly sekarang ini dia berada di dalam zone buy zone buy. Namun zone buy ni taklah berapa fresh, cuma untuk weekly dia panjang lah, dia panjang. Jangkaan kalau betul-betul pergerakan pada malam ini betul-betul kuat, ada kemungkinan besar GU ni akan turun terus sampai weekly kat bawah 35,700 35,800 kalau anda tengok di situ ada zone buy. Tapi sekarang dia masih lagi berada dalam zone buy. Paling mudah adalah saya jangkakan dia akan membuat penurunan lagi untuk NFP pada malam ini. Penurunan tu adalah penurunan yang kira macam sikit je lagi dia turun sikit lagi. Nak kata sikit ni boleh tahan banyak rupanya ni. Sebab kalau tengok sini terus ngam-ngam kita punya BRN 37000 3700 ngam-ngam situ. Di mana dekat 37000 tu dia banyak berlaku rejection ke sana. Jadi dia salah, memang nampak jelas lah dia support. Kebetulan dekat-dekat nak NFP. Dekat-dekat NFP faham lah maksud dia apa tu. Maksud dia banyak jerung kan. Jerung banyak masuk masa news nanti. Jadi liquidity akan menjadi besar, jadi banyak. Tapi balance untuk turun ni jauh lagi. Maksud dia 50 pip 50 pip. Okey. Sekarang masih pukul 2 kan? Masih pukul 2.
Kita tengok dulu macam mana sampai malam nanti. Dia akan berada satu tempat tu, dia akan sideway dulu. Biasanya sebelum news ni dia akan sideway dululah. Dia tak boleh nak gerak terus, tak boleh Walaupun begitu, kalau betul dia gerak terus, kalau betul dia gerak sebelum NFP dia dah gerak, okey. Jadi kita sebenarnya akan standby di area sini. Kalau saya akan standby area sini 37 37 ni saya akan standby. Cuma dia tidak boleh melepasi shadow ini macam biasa kita punya apa? Style itu punya style. Selagi dia tidak breakout 676 tu, kalau dia turun dah sampai 37 676. Oi, besar juga 40 pip 40 pip. Namun begitu, kalau dia ini zone dia besar 40 pip. Sebab apa? Kita belum cari lagi kawasan sharp entry Sharp entry kita belum cari lagi. Kita kena cari sharp entry di mana kita nak kurangkan kita punya risk lah. Risk kita nak kurangkan lagi. Baru kita cari sharp entry. Ini weekly tau, ini weekly. Maksudnya kalau kita cari dekat sharp entry, kita tengok H1 dulu. Okay. Sekarang ni dia dah berada dekat paling low dah sekarang. Sekarang dah pukul 2. Ada kemungkinan ni akan pecah lagi akan pecah lagi ke bawah. Sebab alang-alang 37,500 alah. Takkan tak sampai kan? Macam tak logik ke kan? Jadi kita cari kita punya ini preparation untuk NFP sebenarnya Okey, 37 nampaknya kawasan sharp entry kita akan berlaku di area bawah lagi sikit. Okey, tapi kita ready jugalah kat 37. Sini lebih sharp. Okey, situ lebih sharp. 36 Allahu Akbar. Mana tadi? Mana guys? Mana dia guys? Mana dia? Jangan buat hal. Okey, situ. Okey, sini Sebab saya nak bagi nombor tepat. 36890 890. Okey, sini paling sharp. Apa 899 ni? Silap lagi. 890 890. Okey. Sharp, sini kita standby untuk entry. Namun begitu, kita tengok dulu kita punya risk berapa. 20, 7, 9, 9, 30. Masih besar lagi. Risk masih lagi besar. Kita kecilkan lagi. Kita cari dekat M5 lah. Macam mana kan? Kata nak sharp entry kan? Area mana tadi? Sini kot. Ni kan? 869 40 kan? Ini kita dah area 3 dah. Ui, tak nampak guys. Tak nampak dah ni. Jap. Kat M5 tak nampak dah. Bentar harap bersabar Harap sabar menunggu kepulanganmu, ku tunggu. Ini dah yang terkini dah. Macam tak ada guys. Tak nampak guys. Tak nampak dah. Ini 784. Tak nampak guys. M15 dapat tak? Sebab kita nak kurangkan risk ni Tujuan saya cari ni sebab kita nak kurangkan risk. Okey, sini. Ini dia. M15 ada. Okey, jadi kita punya sharp entry. Cantik ni. Kat bawah ni. Cuma kita juga akan tengok dia punya price action dekat 75. Okey, dekat 75 pun kita akan standby dia punya price action. Kita dah jaga-jaga, dah ready ni. Kalau dia sampai 37, terutamanya kalau dia spike. Kalau dia spike ni, insyaAllah dia spike, pop, dia pergi terus naik ke atas. Lepas tu close. Bila dia naik tu, pop, dah profit banyak, cabut je, lari cabut. Jangan tunggu lama guys. Dah untung banyak, cabut je. Tak payah nak swing hari Jumaat ni. Dah profit, pop, withdraw terus Okay. Jadi ini jangkaan untuk NFP. NFP saya jangkakan dia akan membuat penurunan. Tak nampak lagi. H4 ada nampak sikit Dah nampak sikit dah level 37 tu. 37. Buat masa ini, kalau anda nak sell, katakan anda nak sell, okey, katakan kita tunggu pukul 3. Mungkin anda boleh entry. Maksudnya jangkaan hari ini dia akan berlaku macam
Mana saya jangka dia akan turun ni, dia akan turun. Maksudnya kita punya A kita mungkin berada di area sini, B kita bawah, C saya rasa bukan kaleng-kaleng ni. Possibility besar 39, 100 pip. Dalam lingkungan 80 ke 100 pip lah. Sini ada. C kita balik ke situ balik lah. Okay. A mungkin berada di area dekat-dekat sini lah. Sini A. Allah. Tak nampak pula Sorry guys. Okay, tak nampak pula. Okay. A kita mungkin dekat zone ini ataupun zone ini. Sini je, tak jauh. A. Ini H4 sebab saya tunjuk H4 ni sebab kita tak nampak level 37. Jadi A mungkin berada kat sini. Kat sini. Area sini lah. Sini cantik lah kalau nak sell lah. Kalau anda nak sell, cari area sini. Dia sama ada sini ataupun sini. Ini jauh juga ni. Ini jauh. Ini dekat, ini jauh. Sini. Okay. A mungkin kat sini. Sekarang ni dia dekat C. C dah dekat double bottom. Tak dekat double bottom, nampak dia macam nak pecah ni. Itu yang saya cakap tadi. Dia nak pecah dah. Dia nak buat new low. Cuma jangkaan saya untuk NFP pada malam ini, dia akan terbang NFP. Mungkin dia akan terjun dulu, lepas tu dia terbang. Macam itulah. Dia akan terjun dulu, lepas tu terbang. Kalau dia terbang dulu, ada kemungkinan dia akan terbang terus. Dia akan terbang, dia turun balik sikit, lepas tu dia terbang naik atas. Okay? Tapi more kepada terbang ke atas lah. Terbang ke atas. Mengapa saya mengatakan begitu? Satu, disebabkan oleh price. Okay? Price yang macam cantik lah. Price cantik lah. Dah murah. Walaupun saya tahu dia boleh turun bawah lagi. Nak kata tak boleh turun bawah lagi, itu tak mungkin. Dia boleh lagi. Lebih bawah daripada 37 tu pun boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah untuk dia turun lebih jauh lagi daripada 37 tu. Mungkin pergi ke zone kita terus tu 35. Mungkin kat situ. Tapi dah kat bawah-bawah ni, bila dah sampai kat bawah-bawah ni, saya tak prefer untuk sell lagi lah. Untuk sell, better cari buy lah. Sebab harga untuk pound dah kira murah. USD dah turun. Dah turun jauh. Paling tinggi 42. Nak kata dah cukup ke belum ke, wallahualam, tak tahu. Tapi kalau saya akan cari buy. Kalau saya akan cari buy. Okey. Jadi begitu jangkaan saya untuk NFP untuk malam ini. Kita tengok macam mana nanti. Semoga anda semua mendapat sedikit manfaat, dapat sedikit idea daripada apa yang saya jangkakan ini. Selamat berjaya. Moga anda semua profit pada malam ini dan boleh withdraw juga pada malam ini. Okey, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.